Ya, Assalamualaikum Doktor. Saya dari kumpulan 3, session 6. Okey, ini ahli kumpulan saya Nur Nazrin bin Nur Hisham, Nurul Syazwani binti Sukelen, Nur Afrika binti Muhammad Saufi dan Faizatu Farisha binti Lailan. Dan saya Najiha binti Ismaili, nombor matrik CE2000166. Okey, hari ini saya akan terangkan macam mana solution assignment 1, question 1. Okey, express PT in terms of DT. So kalau dapat macam ni, ini graf DT dan ini graf PT yang dia beri. Jadi untuk ini graf asal dia, macam mana graf daripada graf DT ni kita akan dapat jadikan PT. Akan jadi dapatkan graf ini. Jadi first yang saya akan asingkan dulu, ini yang ni saya akan jadikan P1 dan yang ni saya akan jadikan P2. So nak dapatkan P1 ni macam mana? Graf asal DT. Graf asal DT sini satu. Jadi dia punya DT dengan PT ni dia sama. Dia constant, dia tak berubah, dia tak bergerak. So jadi kita ekspreskan DT sama dengan PT. Second, untuk dapatkan P2 ni, graf asal dia kan macam ni, DT. Graf asal dia DT satu-satu juga. Untuk dia ke bawah tu kita akan shifting dulu mula. Kita akan gerakkan dia satu kali shifting, satu kali ke kanan. So kalau satu kali ke kanan, dia jadi DT negative 1. DT negative 1. Kalau dia bergerak satu kali ke kiri, kalau dia bergerak satu kiri, dia akan jadikan DT positive 1. Jadi, lepas dia dah bergerak ke sini, lepas dia dah bergerak ke kanan satu kali, dia jadi macam ni graf dia. So untuk dapatkan P2 dia ke bawah, ke bawah. Ini graf untuk DT negative 1 ni. DT negative 1 kat sini. So dia akan negatif, mirror ke bawah. So kita akan jadikan negatif DT negative 1. Sebab tu dia jadikan negatif D. Sebab dia ke bawah. Jadi PT sama dengan DT negatif DT negatif 1. Itulah jawapan dia. Hai Doktor, nama saya Nur Nazrin bin Nur Hisham. Nombor matrik saya ialah DE100138. So sekarang saya akan terangkan cara-cara untuk selesaikan soalan question 1 A2. So soalannya ialah express QT in terms of DT. So apa yang kita perlu buat ialah pertama sekali kita perlu pecahkan graf QT ini kepada beberapa bahagian. Bermula daripada 0 ke 1, 1 ke 2 dan 2 ke 3. So apa yang kita tahu soalan ini adalah berkenaan dengan time shifting. Untuk lukisan graf, kita perlu lukis graf yang pertama, iaitu bermula daripada nilai T0 ke T1. So apa yang kita boleh nampak di sini, daripada T0 ke T1, dia dapati tiada apa-apa perubahan ataupun tak ada apa-apa time shifting compare dengan graf DT 0 ke 1, sama saja. So untuk lukis graf pertama, so 0 ke 1 dengan amplitude 1. So equation bagi graf ini ialah DT. And then untuk graf yang kedua, iaitu bermula daripada T1 hingga T2, kita dapati ada time shifting ke kanan sebanyak satu kali compare dengan graf DT. So kita boleh lukis signalnya bermula daripada 1 ke 2 dengan amplitude 1. So equation bagi graf ini ialah DT minus 1 sebab dia bergerak ke kanan sebanyak satu kali.
T minus 1. And then untuk graf yang ketiga, iaitu bagi T2 ke T3, kita dapati ada time shifting ke kanan sebanyak 2 kali compare dengan graf dt, iaitu 0 ke 1. So, kita boleh lukis graf yang ketiga. Dia naik daripada 2 ke 3 dengan amplitude 2. So, equation bagi graf ini ialah 2 T minus 2, sebab dia bergerak sebanyak 2 kali ke kanan dan amplitude 2. So, untuk tulis final answer kita perlu tambah ke semua nilai equation yang kita dapat tadi. So, kita perlu tambah nilai equation graf pertama, graf kedua dan graf ketiga. So, final equation kita ialah, which is our final answer is QT is equal to DT plus DT tolak 1 plus 2 DT minus 2. So, ini adalah final answer bagi question A2, 1A2. A3 diberi signal ST. Soalan ini meminta pelajar untuk mencari signal ST in term of DT. Maksudnya kita perlu cari signal ST ni tapi dalam in term of DT. Okay, so pertama sekali yang perlu kita lakukan ialah pecahkan dua signal yang terdapat dalam signal ST kepada single signal. So apa yang kita boleh lihat di sini ialah kita boleh baca kepada S1 dan S2. Okay. Apa yang boleh dilihat di S1, signal S1 dan kita bandingkan signal S1 dan signal DT. Dan apa yang kita boleh lihat, signal S1 dan signal DT adalah opposite. Maksudnya, untuk kita dapat signal DT ni sama seperti S1, kita perlu oppositekan signal negatif T. So, ini yang kita dapat selepas kita shift to opposite direction. So, T dalam kurungan negatif T tutup kurungan signal sama seperti signal S1 T because they shift to the opposite direction. Okay, seterusnya lah kita lihat kepada signal S2. Okay, seperti yang kita lihat signal S2, bagaimana untuk kita mendapatkan signal DT kepada S2. Jadi, ini adalah signal asli, signal DT yang diberikan dalam soalan. So, untuk mendapatkan signal DT ni seperti signal S2, kita perlu shift signal DT ni ke opposite direction. Seperti yang saya dapat di sini. Okay. Signal yang kita dapat di sini adalah D, kurungan negatif T tambah 2 tutup kurungan. Okay. Kita tambah 2 ni kerana signal ni dia bergerak ke kiri 2 kali. Apabila signal shifting to left 2 kali ke kiri, dia akan menjadi plus 2. Dan apabila signal tu dia bergerak ke kanan, dia akan jadi negatif 2. So, ini yang kita dapat daripada signal tersebut, signal DT ni yang kita telah tukar menjadi seperti signal S2 yang telah kita ceraikan daripada graf ST ni. So, untuk dapat signal DT ni, untuk dapat signal DT yang in term of DT ni, kita just perlu tambah. Maksudnya, S1 ni kita dapat D kurungan negatif T tambah dengan negatif D kurungan T tambah 2. Kita dapat, ni patutnya plus tapi negatif. Kita tukar negatif sebab sini negatif. Kita punya T ni negatif. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Faizatul Faisha binti Laelang. Nombor matrik CE200191. Saya akan membincangkan tentang soalan B, iaitu given a composite signal as below, GT sama dengan sin 3T tolak 2 pi per 7 tambah cos 0.1 T tolak 0.5 tambah sin 0.2 T.
So, kita kena kenal pasti GT sama ada ia periodic ataupun aperiodic signal. Okey, untuk soalan B ni, kita kena kenal pasti kedudukan omega. So, kedudukan omega adalah di belakang T. Maksudnya apa nilai yang di belakang T ialah omega. Jadi, di sini kita akan dapat GT equals to sin 3T. Di mana 3 ni adalah omega dan omega 1 ialah 3, 2 pi per T1 sama dengan 3. Jadi untuk dapatkan T1 ni, kita pindahkan 2 pi ke belakang dan bahagikan dengan 3. Ini adalah jawapan untuk T1. Untuk nilai T yang kedua, sama macam T1 tadi, kita kena kenal pasti omega dahulu, iaitu 0.1. Omega yang kedua adalah 0.1. Jadi 2 pi dibahagikan dengan T2 sama dengan 0.1. Kita pindahkan nilai 2 pi ke belakang, jadi ia akan jadi 2 pi dibahagikan dengan 0.1, iaitu nilai omega yang tadi. Jadi kita akan dapat 2 pi over 0.1 sama dengan 20 pi. Ini adalah nilai bagi T yang kedua. Okey, untuk nilai T3 pula, sama seperti nilai T1 dan T2, kita kena kenal pasti dahulu omega, iaitu di belakang T, iaitu omega 3 sama dengan 0.2. 2 pi dibahagikan dengan T3 sama dengan 0.2. Kita kena susun, iaitu T3 sama dengan 2 pi. 2 pi yang tadi kita akan pindahkan ke belakang, bahagikan dengan 0.2, iaitu omega sama dengan 10 pi. Itu adalah syarat untuk dapatkan T1, T2 dan T3. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Syazwani binti sekalian. Nombor matriks DE200083. Okey, di sini saya akan sambung untuk soalan B, iaitu untuk mendapatkan fundamental period dan jawapan akhir bagi question B. T adalah period yang kita perlu cari. Jadi firstly kita dah tahu T1 bersamaan 2 pi per 3, T2 bersamaan 20 pi, T3 bersamaan 10 pi. Dengan menggunakan formula periodic testing untuk mendapatkan rational number, kita perlu menggunakan nisbah T1 per T2. Jadi di sini saya dah kalkulatekan T1 per T2 bersamaan 2 pi per 3 per 20 pi dan mendapat rational number 1 per 30. Dan seterusnya, ratio untuk T1 per T3 bersamaan 2 pi per 3 per 10 pi dan mendapat rational number yang kedua, iaitu 1 per 15. Dengan kedua-dua rational number ni, kita perlu bahagikan kepada 15 untuk dapatkan K1. Untuk mendapatkan K1, kita mendapat 30. Jadi dengan menggunakan formula T sama dengan K1, T1 bersamaan K2, T2. Kita boleh gunakan dua-dua untuk dapatkan T sebab dia bersamaan. Jadi saya menggunakan K1, T1 untuk dapatkan T. Jadi saya masukkan nilai yang kita dah dapat tadi, iaitu K1 adalah 30, T1 adalah 2 pi per 3 bersamaan 20 pi. Jadi kita mendapati the composite signal is a periodic signal with a fundamental period of T is 20 pi. Jadi ini jawapan yang terakhir bagi soalan B. Terima kasih.